Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini di muka surat 587. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah, iaitu yang pertama surah Al-Infitar daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-19, dan kemudian kita selepas tu akan bersama-sama masuk pula sedikit ke surah Al-Mutaffifin daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-6 insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan, insya-Allah boleh buka mushaf pada pagi ini untuk kita sama-sama meneliti, melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita di muka surat 587 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'un fatarat wa izal kawakibun tatharat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sadaqallahul azim. Itu adalah merupakan ayat 1 hingga 5 yang alhamdulillah saya baru bacakan, dan moga-moga kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang telah kita baca sebentar tadi sama-sama. Jadi insya-Allah pada kita akan tengok apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita daripada muka surat ini. Yang pertamanya kita akan lihat kalau sebelum daripada ni kita ada surah At-Takwir. Surah At-Takwir ni kita mempunyai 12 iza, 12 iza, dan kemudian insya-Allah pada pagi ni di surah Infitar ini kita akan hanya lihat ada 4 saja, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 iza, memulakan dengan iza. Iza artinya apa? Iaitu bila ini berlaku, bila ini berlaku, maka apakah yang akan terjadi. Jadi insya-Allah kita akan tengok yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kat sini, iaitu izas samaa'un fatarat, iaitu Allah Taala ceritakan apakah yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi semua ini adalah merupakan disebutkan oleh ulama sebagai tanda-tanda kiamat. Apakah tanda-tanda ataupun apabila nak hampir dah berlaku dah kiamat ni, yang pertama sekali ialah langit ini akan infatarat. Infatarat ni artinya adalah insyaqqat, artinya adalah terbelah. Iaitu apabila langit telah terbelah, bagaimana bentuknya, bagaimana sebagainya itu wallahu a'lam bissawab, kita tak tahu, tetapi yang pastinya langit itu akan terbelah. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya wa izal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang, kawakib iaitu makna bintang-bintang di langit. Ada orang terjemahkan planet, tapi maksudnya ialah apa-apa saja di atas yang kita lihat pada waktu malam, yang kita nampak dia, yang kita anggap dia sebagai bintang ke planet ke apa-apa saja. Intasarat, Allah Ta'ala kata apabila bintang-bintang tersebut intasarat, iaitu jatuh, bertebaran, jatuh maknanya daripada bertaburan daripada tempat asalnya. Yang pertama sekali ialah intasarat ni dia bergerak, lari daripada tempat asalnya, dan kemudian dia berguguran jatuh. Jadi bagaimana bayangkan bintang-bintang yang besar tu dia jatuh ke bumi. Jatuh ni, bila sebut jatuh ni makna ke bumi lah, bukan jatuh tempat lain. Kalau jatuh tempat lain itu bertebaran ke tempat lain, tapi jatuh juga ke bumi. Jadi ada yang jatuh ke bumi, mungkin ada yang jatuh ke tempat lain, itu wallahu alam bagaimana bentuknya, tetapi yang pasti intasarat. Allah Taala sebut intasarat, itu yang kedua. Yang ketiga wa izal biharu fujirat, dan apabila laut ianya fujirat. Fujirat ni maknanya apabila sekarang ni kalau kita tengok laut-laut ni kan, laut ni ada laut masin, ada laut tawar kan, laut begini kan, ada laut panas, ada laut sejuk. Seolah-olahnya ada penghalang di antara laut-laut tersebut. Sebagai contoh lah kan, ada laut di lautan Hindi, contohnya lautan Atlantik. Ada satu tempat dia tak bertemu kan. Sebab apa? Satu panas, satu sejuk kan. Ada laut yang masin, ada laut yang tawar, iaitu sungai lah kan, sungai yang besar dia tawar. Ada laut dia masin, tapi dia tak berjumpa kan. Jadi apabila Allah Ta'ala kata bila fujirat ni, sebagaimana disebut sini wa izal biharu fujirat. Fujirat ni artinya dia masuk di antara satu sama lain. Maknanya dia berlanggar, dia akan bercampur di antara satu sama lain sehingga dia menjadi hanya laut ni satu saja laut kan. Tak ada lagi laut masin, laut tawar kan. Jadi ini sebenarnya satu benda yang dahsyat Sebab manusia sekarang ni menggunakan air tawar dan sebagainya kan untuk minum dan sebagainya kan. Sungai kan lain-lain. Tapi bila laut
ada setiap satunya sekarang ada kelebihan dia. Laut masin ada kelebihan dia, laut tawar ada kelebihan. Tapi apabila semua dah jadi masin, tawar dah tak ada lagi, bagaimana keadaan tu? Jadi itulah tanda hari kiamat. Bila Allah Ta'ala dah nak jadikan hari kiamat tu, fujirat dia kata. Yang ketiganya, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila kubur ni bu'sirat, kubur, grave bu'sirat ni artinya apabila dibalikkan, iaitu apabila yang di bawah dijadikan ke atas dah turun ke bawah, maka pada masa itu nama kubur telah dibalikkan. Jadi apabila dibalikkan, hasilnya apa? Hasilnya ialah maka apa-apa isi dalam kubur itu akan terbongkar keluar naik ke atas. Jadi maknanya pada masa itulah manusia yang mati dulu dan sebagainya itu akan ternaik ke atas. Itu nama dia bu'sirat. Jadi sekarang ni ada empat yang Allah Ta'ala sebut sini izai. 2 di atas di langit dan 2 tu sebelah bawah. Iaitu laut dan juga kubur di bawah. Dan kemudian langit yang terbelah tadi tu dan kemudian bintang-bintang tu adalah sebelah di atas. Jadi apabila 4 perkara ni berlaku, maka Allah SWT sebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada masa tu manusia akan tahulah. Akan tahu apa? Iaitu alimat, manusia tu tahu, nafsun, alimat nafsun. Jiwa tu akan tahu, manusia tu akan tahu ma qaddamat, apa yang dia telah buat. Dan juga apa yang telah buat, apa lagi? Wa akharat, apa yang dia tidak buat. Bukan apa yang diakhirkan, bukan, tapi maknanya apa yang dia tidak buat. Yang tidak buat tu apa? Banyaklah dia tak buat kan, tapi maknanya yang dia tidak buat tapi sepatutnya dia buat. Jadi dia akan katalah pada masa tu kan, celaka aku, kenapa aku tak buat ni, celaka aku tak buat macam ni kan. Dan kemudian yang jahat pula kan, yang melakukan kejahatan yang dibuat, dia akan kata, kenapalah aku buat macam ni, kenapa aku buat benda ni. Yang orang-orang yang baik pula, dia kata, akan kata macam mana pula? Ya Allah, dia kata, aku dah buat macam ni, tapi kenapa aku tak buat lebih lagi, aku tak buat lebih lagi. Jadi pada masa tu adalah hari nadamah kan, hari penyesalan. Penyesalan bagi orang kafir memanglah dia menyesal sangat-sangat kan. Tapi bagi orang yang beriman juga ada sedikit penyesalannya. Iaitu kenapa? Kerana dia rasa sepatutnya dia boleh buat banyak lagi, jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni pada hari ni insya-Allah kan, moga-moga kita ni bila baca ni kita akan menyesalkan. Ma qaddamat wa akharat kan. Nanti kita jangan jadi pada masa tu kita menyesal juga. Menyesalkan apa? Kerana kita rasa banyaknya aku tak buat. Kenapa aku tak buat ni? Kenapa aku tak buat ni? Seterusnya Allah Ta'ala kata, bila akhirat barulah perkara ni berlaku. Ya ayyuhal insan, Allah Ta'ala kata, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang menyebabkan kamu ni tertipu ataupun kamu ni makna terpedaya? Bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim maknanya kamu lupa pada Tuhan. Kenapa sepatutnya kamu ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kamu ni tertipu begitu sampai begitu sekali? Gharraka bi rabbikal karim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kamu ni patutnya beriman kepada Allah, patutnya kamu taat kepada Allah. Tapi kenapa kamu tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu tertipu ni kenapa? Apa yang membuat kamu? Sedangkan Allah itu, Allah Taala sebut Rabbikal Karim. Allah tu karim. Allah tu mulia. Maknanya Allah ni pemurah, karim ni. Karim, pemurah, mulia, maksudnya ialah iaitu yang memberi banyak, memberi. Jadi Allah Ta'ala tu banyak memberi pada kita kan. Kita tengok pada kita hari ni kan, apa Allah Ta'ala tak beri kan. Kita nak kaya, Allah Ta'ala beri kaya. Allah Ta'ala beri kesenangan, Allah Ta'ala beri kehidupan, Allah Ta'ala beri kesihatan, Allah Ta'ala beri anggota-anggota, Allah Ta'ala beri segala apa ada dunia ni. Semua tu mudah kan. Nak berjalan atas dunia mudah, kereta ada, semua ada kan. Masya Allah kan. Manusia tu boleh berfikir banyaknya kan. Tapi kenapa kamu ni lari daripada Tuhan? Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Ta'ala tanya, apa kamu ni yang menyebabkan kamu tertipu, yang tertipu sangat dunia, tertipu sangat sampai tak nak sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan apakah nikmat-nikmat, apakah kehebatan dia, apakah kuasa dia, apakah pemberian dia kepada manusia. Jadi tu Allah Ta'ala kata, iaitu allazi khalaqaka, dia menciptakan kamu, dia buat kamu, dulu kamu tak ada. Kemudian yang keduanya fasawwaka, dan kemudian diberi kepada kamu anggota kamu, dielokkan kejadian kamu. Kemudian fa'adalak, kemudian setiap anggota itu boleh berfungsi sepadan mengikut apa yang telah ditentukan. Ada tangan sesuai, ada mulut sesuai, ada hidung sesuai kan. Semua tu Allah Ta'ala buat untuk kamu. Fasawwaka fa'adalak. Jadi maknanya cantik tak? Manusia tu cantik kan? Tak adalah kita kata, oh kita ni huduh lah. Tak. Huduh tu pandangan manusia kan. Tapi pada segi kejadian dia, functionnya kan. Function semua elok kan. Kecuali orang berpenyakit tu Allah Ta'ala nak uji dia kan. Tapi majoriti manusia ni memang tak ada masalah pun.
kehidupan dia. Fasawwaka fa'adalak, memang cantik dah kan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kemudian Allah Taala sebut lagi kan, dalam bentuk yang macam mana yang dia nak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dia akan susun kita. Dia akan susun, tengok susun makna kedudukannya, anggotanya dan sebagainya tu. Itu nak cerita lagi kehebatan Allah. Sepatutnya kamu ni tidak gharraka bi rabbikal karim, sepatutnya. Kalla, tapi tengok apa yang terjadi. Kalla, Allah Taala kata, tengoklah dia apa tak sepatutnya dia buat ni. Bal tukazzibuna biddin, bahkan kamu ni tukazzibuna biddin, kamu ni mendustai ad-din. Ad-din situ bukan agama, tapi ad-din situ makna pembalasan, makna kebangkitan semula. Apa yang kita buat ni Allah Taala akan balas. Dia tak percaya, dia tak nak terima benda tu kan. Tak nak terima ni kerana apa wallahu alam bisawab. Mungkin ada orang kerana dia tak terima hakikat tu. Dia tak nak terima. Kalau dia terima ni maknanya dia akan takut. Dia akan takut apa nanti tak boleh buat jahat lah dia. Jadi Allah Taala kata bal tukazibuna biddin, kamu mendustai pembalasan tu, pembalasan akhirat. Wa inna alaikum lahafizin, Allah Taala kata wa inna alaikum lahafizin, kamu kena ingat. Wahai manusia semua, kena ingat. Alaikum lahafizin, pada setiap kamu ni, alaikum, pada kamu ni lahafizin, ada malaikat yang hafiz. Hafiz ni apa? Iaitu yang menjaga. Yang menjaga kita ni kan, maknanya setiap daripada kita ni ada malaikat dia. Kiri ada, kanan ada. Itu kita panggil lah Raqib ke Atib ke dan sebagainya kan. Itu nama yang disebutkan di tempat yang lain, dalam ayat yang lain. Tapi dalam ayat ini disebutkan hafizin. Kerja dia tu ialah menjaga kita. Dia tak tidur. Kita tidur, dia tak tidur. Dia kira semua kan. Dia hisap semua kan. Dia tulis semua kan. Jadi Allah Ta'ala kata apa tu? Kiraman katibin. Kerja dia ni, kiraman, dia ni dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya bagi Allah SWT dia ni mulia. Kenapa? Dia tak pernah tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kemudian katibin, kerja dia menulis. Jadi hafizin tadi tu, katibin. Kemudian ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kamu buat. Yang kita buat sekarang ni apa? Kita buat ni, kita sedang belajar. Allah Ta'ala tahu ni. Dalam hati kita pun dia tahu kan. Maknanya malaikat tu akan tulis semua kan. Tak ada benda yang boleh disembunyikan daripada dia. Kalau CCTV tu, kita boleh padamkan CCTV tu kan. Kita boleh cat hitam, kita boleh selengkukkan CCTV tu. Ada orang sampai kan, maknanya kan, yang kamera di tepi jalan pun dia selengkukkan, dia hitam kan, supaya tak nampak dia boleh lari, boleh langgar jalan raya kan, undang-undang jalan raya. Tapi ni tak boleh. Kita pun tak nampak dia, macam mana kita nak selengkukkan dia. Jadi malaikat ini menjaga kita. Jadi bila kita sedar ni, Allah Ta'ala cerita ni, bukan Allah Ta'ala tak mampu, bukan Allah Ta'ala tak tahu kan. Allah Ta'ala boleh semua kan, kalau dia nak kan. Tapi dia nak buktikan, dia nak tunjukkan nanti kan, bahawa sebenarnya, tengok ni, apa yang kamu buat, apa yang kamu buat, semua tertulis ni. Jadi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kamu tak boleh nak selindung daripada dia, sebab dia tak pernah tidur pun. Innal abrara lafi na'im. Kemudian Allah Ta'ala kata orang abrar pula. Orang abrar ni daripada bar. Al-bar tu maknanya orang baik, makna dia. Orang baik, orang bertakwa, orang takut pada Allah, menunaikan janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang tu kita bar. Minta maaf Okey. Jadi al-barru tadi adalah orang-orang yang baik. Jadi jamak dia, plural dia ialah al-abrar, kata kita. Jadi Allah Ta'ala kata innal abrar lafi na'im. Hari akhirat nanti, pembalasan nanti, dia akan dapat syurga, dia akan dapat nikmat na'im. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim, dan kemudian orang fujar pula. Orang fujar ni lawan kepada orang bar tadi tu, orang jahat. Atas dunia ni dia jahat. Jahat yang pertama ialah dia mendustai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak nak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jahat yang pertama. Walaupun kita rasa macam orang tu nak kafir, terpulang pada dia lah kan. Tak. Orang tu bila dia kafir, maka dia sebenarnya orang yang paling jahat. Kemudian lepas daripada tu, banyak lagi kejahatan-kejahatan dia lain ni. Ada orang Islam juga, dia Islam, dia beriman, tapi dia jahat. Kalau jahat tu, kita tak panggil dia fujar. Kita tak panggil dia kafir kan. Dia tak jadi kafir kerana kejahatan dia, tetapi dia kafir kerana keingkarannya. Apabila seorang tu ingkar, walaupun dia baik, tapi amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar, maka yang kecil-kecil lain itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, yaslaunaha yaumaddin. Allah Ta'ala kata pada hari akhirat nanti, yaslaunaha. Orang-orang kafir itu, orang fujar itu akan dimasukkan. Yaslau itu maknanya akan dimasukkan. Dalam bahasa setengah-setengah tempat dia kata diselakan. Disela tu maknanya dimasukkan. Yaumaddin,
Dimasukkan ke dalam neraka tu pada hari Yaumaddin, iaitu pada hari pembalasan tu. Kemudian wama hum anha bighaibin. Allah Taala kata wama hum anha, dan tidak adalah mereka itu, mereka itu orang fujar itu, anha daripada neraka itu, ghaibin. Apa dia bighaibin? Bi itu harfu jarrin lah kan, tapi perkataan yang penuh yang itu adalah apa? Ghaibin. Ghaibin di sini artinya mukhrajin, maknanya dia tidak akan dikeluarkan, iaitu maknanya dia tak akan, dah masuk dalam neraka tak akan dikeluarkan. Jangan mimpilah kan, jangan carilah point kan, apa benda kan, hujah kan, kabel ke, tak ada. Jadi Allah Taala kata wama hum anha bighaibin, mereka ni tak boleh keluar lagi daripada situ. Wama adraka ma yaumuddin. Kamu tahu tak hari pembalasan tu apa? Takut kamu ni tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan sini kan, supaya manusia tu terfikirkan. Tahu tak kamu apa dia? Wama adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Allah Taala ulang lagi. Kemudian kamu tahu tak sebenarnya? Kamu tahu tak? Takut kamu ni tak dengar kan? Kamu tu ni tak perasan. Kamu tak tahu hakikat dia. Apa dia? Allah Taala kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itulah yang ditakutinya. Iaitu apa? Setiap jiwa, setiap manusia pada hari itu, hari Yaumuddin ni, dia tak akan ada lagi nak layan orang lain. Dia tak ada nak hirau orang lain. Tak ada lagi orang yang akan nak tolong orang lain. Tak ada. Nak tolong ke, nak fikir pasal orang lain ke, tak ada. Jadi itulah dia kata Allah Taala, itulah hari Yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Dan kemudian tu wal amru yauma idzil lillah. Wal amru, pada hari itu semua benda, wal amru, semua benda, yauma idzin, pada hari itu, lillah, semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang boleh beri syafaat, boleh tolong orang lain? Tak boleh, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kabel ke, rasuah ke, no. Awak semua nak nak tebus dengan apa, dengan kekayaan awak ke, dengan apa, tak boleh kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain kan, makna tebusan tidak diterima. Bukan di dunia ni. Dunia ni kalau kita ada banyak harta, juta-juta ke, bilion ke, mungkin kita boleh tebus. Kita boleh bayar sana, bayar sini kan, rasuah sana, rasuah sini. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala. So, sebelum daripada perkara ni berlaku, sebelum daripada kita ni menyesal, baiklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyakkan amalan-amal soleh, insya-Allah. Jangan lupa jangan hanya nak bergembira saja atas dunia ni. Jangan hanya lupa kepada apa yang akan berlaku di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jangan sampai kepada izas sama'u fatarat, apabila langit telah terbelah kan, ataupun apabila al-kawakib intasarat. Jadi insya-Allah kita tamat pada surah Al-Infitar 1 hingga 19. Kita masuk sedikit insya-Allah di surah Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allah Taala mulakan surah ini dengan menyebutkan celaka. Starting dah celaka dah. Celaka ataupun wail tu makna celaka. Ataupun ada satu pendapat ulama juga yang mengatakan wail tu ialah satu oasis di dalam neraka. Nama dia wail. Makna dalam neraka oasis dalam neraka kan. Bukan, jangan bayangkan oasis ni ada kebun, ada air dan sebagainya kan. Dalam neraka, satu lembah dalam neraka. Satu wadi dalam neraka. Jadi wailun, apa-apa pun maknanya kecelakaan. Apa-apa pun kebinasaan, apa-apa pun kesangatan azab ni. Jadi Allah Taala sebut starting dia celakalah bagi mutaffif. Mutaffif ni daripada perkataan tawfif. Tawfif ni artinya ialah satu benda yang kecil, satu benda yang ringan, satu benda yang remeh, satu benda yang tak ada nilai sangat pun. Tapi Allah Taala namakan mutaffifin. Mutaffifin kerana apa? Kerana nak sebutkan ada di kalangan manusia ni yang mana Allah Taala sebutkan selepas daripada ni, iaitu apa? Dalam masalah timbangan. Benda kecil pun dia akan kira. Benda kecil akan kira maknanya apa kan? Oh, kalau giliran dia, kalau untuk dia, ni kenapa tak cukup 1 gram? Kenapa tak cukup ni? 2 gram. 1 gram, 2 gram, 10 gram. Apa nilai sangat? Apa beza sangat kan? Tapi untuk dia, masya-Allah kan. Untuk dia kan, dia nak minta. Jadi Allah Taala sebutkan sini kan, iaitu wailul lil mutaffifin. Orang yang terlalu endah dengan benda kecil ni, tapi terlalu endah apa? Salah ke? Tak salah kan. Tapi masalah salah ni ialah ayat selepas daripada tu. Allah Taala mutaffifin menggunakan ungkapan tu kerana nak menunjukkan bahawa orang yang sangat benda kecil pun dia akan kira untuk dia. Tapi kalau untuk orang
dia tak ambil taedah pula. Jadi wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia ni nak menerima daripada orang, dia ni nak sangat ambil ni. Nak ambil cukup-cukup kan. Kalau tak cukup lagi nak minta lagi kan. Itu yastawfun maknanya. Tetapi sebaliknya wa iza kaluhum, apabila dia menimbang untuk orang lain, bila nak memberi kepada orang lain, awazanuhum, ataupun dia mizan ni maknanya timbang. Kalu tu makna sukat. Jadi kalau dia sukat untuk orang lain, ataupun dia menimbang untuk orang lain, maka dia akan yukhsirun. Allah Ta'ala kata yukhsirun ni daripada khusran lah. Khusran ni maknanya rugi. Rugi tu makna apa kat sini? Iaitu dia beri tak cukup. Tak kira lah, tak cukup sikit, banyak mana pun, kalau hak orang mesti diberi. Walaupun 10 sen, walaupun 1 sen, walaupun hak orang mesti diberi. Jadi sebab itulah kita ni diajar untuk memberi lebih. Bila mengambil, kurang tak apa. Jangan kisah sangat kurang kan. Maknanya kan. Tapi bila memberi, biar lebih. Jangan sampai makna hak orang tu kita ambil. Jadi itu makna mutaffifin. Benda tu kecil saja kan. Tafif saja kan. Tafif, syai'un hakir, syai'un tafih. Itu nama tafif. Jadi orang yang macam tu, orang yang terlalu macam tu, dipanggil mutaffifin. Jadi betapa indah kat sini setengah ulama menyebutkan kan, kalau bagaimana kan kehidupan dulu kan di kampung dan sebagainya kan, orang tak kisah sangat kan. Benda-benda kecil kan, dia beri kan. Terberi lebih tak apa. Itu diajar oleh Islam. Tapi bukan makna kita kata tak ada benda sharp. Kalau sekarang memanglah kita ke sharp kan. Kalau timbang tu 0.0 kan. Kita ada dacing kita yang standard kan. Tak salah benda tu tak salah Yang salah di sini lah apabila hak orang kita nak ambil lebih. Bila kita nak memberi, kita kurangi. Mengurangi dalam takaran, dalam bahasa lama kan. Mengurangi dalam timbangan, mengurangi dalam sukatan. Tu semua adalah satu kesalahan. Kesalahan ni bukan kecil. Allah Ta'ala bila sebut wail ni, maknanya ialah dosa besar. Jadi satu dosa besar lah orang perangai macam tu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Kamu tak tahu ke? Kamu tak sedar ke bahawa kamu semua ni akan dibangkitkan nanti? Kamu tak tahu ke? Allah Ta'ala nak balas balik kan. Nak fikir, nak ajak manusia ni. Liyaumin azim. Kamu akan dibangkitkan untuk hari yang besar. Hari besar apa dia? Hari besar tu yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari besar tu apabila manusia semua ni akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan terpaksa pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Akan pergi berjumpa, bukan berjumpa biasa, tapi berjumpa untuk dikira setiap amalan dia, untuk dihisap. Dan kemudian bukan hisap saja, bukan dikira saja, tapi adalah balasan selepas benda tu. Kalau tak cukup, kalau banyak kejahatan, neraka. Kalau banyak kebaikan, moga-moga Allah Ta'ala akan menjadikan kita daripada golongan ni, dan Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga dan ampunkan kesalahan-kesalahan kita yang banyak ni. Jadi insya-Allah daripada hari ini kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 70 kali atau 100 kali paling kurang. Insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah di sesi akan datang di muka surat 588 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.